Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, untuk hari ini kita akan sambung Tauhid tahun 4 pada bahagian beriman kepada hari kiamat. Video sebelum ni Ustaz dah terangkan sedikit bahagian 1 berkaitan beriman kepada hari kiamat. Untuk hari ini adalah sambungan daripada video sebelum ini. Jadi bagi siapa yang belum tengok lagi video sebelum ini, boleh cari dekat YouTube Ustaz. Baik, kita terus kepada tajuk kita. Tengok dekat sini, dia bagi tahu ialah nama-nama hari kiamat. Baik, hari kiamat ini ada beberapa nama. Yang mana nama ini maksud dia juga maksud yang sama dengan hari kiamat. Baik, jadi yang pertama, Yaumul Akhirah. Yaumul Akhirah. Yaumul Akhirah ini dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu dia hari akhir dunia. Hari terakhir dunia itu, maknanya hari kiamat. Dah tak ada hari dah selepas tu. Baik. Yang kedua, Yaumul Hashri. Yaumul Hashri. Yaumul Hashri maksudnya hari perhimpunan. Hari perhimpunan. Maknanya hari itu hari kita dihimpunkan. Seluruh manusia ini dihimpunkan daripada manusia zaman Nabi Adam alaihissalam sehinggalah manusia yang terakhir sekali mati pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua akan dihimpunkan. Jadi sebab itu dinamakan hari perhimpunan. Perhimpunan semua manusia. Baik, kemudian Yaumuddin. Yaumuddin. Yaumuddin maksudnya hari pembalasan. Hari pembalasan kepada semua amal ibadah kita. Apa amal ibadah kita yang baik, Allah akan balas dengan kebaikan. Dan apa sahaja maksiat, keburukan yang kita buat, Allah akan balas juga dengan keseksaan dia. Jadi dekat situ hari pembalasan. Baik, jadi nama lain lagi, Yaumul Ba'thi. Yaumul Ba'thi, iaitu hari kebangkitan. Hari kebangkitan untuk orang yang dah meninggal dunia, yang dah mati. Pada hari kiamat ini dia akan dibangkitkan balik, dia akan dihidupkan balik. Sebab itu kita panggil hari kebangkitan. Baik, seterusnya Yaumul Hisabi. Yaumul Hisabi, hari perhitungan. Hari perhitungan ini maknanya Allah akan kira, Allah akan hitung balik segala amal dan segala maksiat yang kita lakukan. Jadi setiap amalan kita yang baik Allah akan bagi pahala, setiap perkara maksiat, keburukan kita akan diseksa. Jadi waktu tu akan kira balik daripada mula-mula kita hidup sehingga hari terakhir kita meninggal dunia, semua akan dikira balik. Sebab itu namanya hari perhitungan. Baik, jadi ini semua nama lain bagi hari kiamat. Jadi nama lain Yaumul Akhirah, Yaumul Hashri, Yaumuddin, Yaumul Ba'thi, Yaumul Hisab. Itu dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Melayunya hari akhir dunia, hari perhimpunan, hari pembalasan, hari kebangkitan, hari perhitungan. Itu semua maksud dia sama, hari kiamat. Jadi nama-nama lain bagi hari kiamat ini dia. Ada 5. Baik, seterusnya kita tengok Yaumul Akhirah, hari akhir dunia. Baik, dinamakan Yaumul Akhirah ni sebab apa? Sebab berlakunya kehancuran segala isi alam. Semua yang hidup akan mati. Sebab tu namanya hari akhir dunia. Sebab semua yang hidup dekat atas muka bumi ini, bila berlaku Yaumul Akhirah, semua ini akan mati. Sebab tu namanya akhir. Baik, seterusnya Yaumul Ba'si tadi, hari kebangkitan. Sebab Allah menghidupkan semula mereka yang telah mati. Macam Ustaz cakap tadi, pada hari Yaumul Ba'si ni, iaitu hari kiamat ni, Allah hidupkan balik orang yang dah mati. Orang yang pada zaman Nabi Adam dulu dah meninggal dunia, Allah akan hidupkan semula. Sebab itu dinamakan hari kebangkitan. Baik, kemudian Yaumul Hisabi, hari perhitungan. Setiap amalan dan perbuatan manusia akan dihitung
ataupun dikira sebelum ditempatkan sama ada di dalam syurga atau neraka. Jadi dekat hari perhitungan ini kita akan dikira balik amalan kita. Kalau amalan baik kita banyak, kita akan ditempatkan di dalam syurga. Tapi kalau amalan keburukan kita, maksiat pula kita yang terlalu banyak, melebihi pahala kita, akan dicampak pula ke dalam neraka. Wa iyyazubillah. Baik, seterusnya Yaumul Hasyri, hari perhimpunan, kerana hari yang akan menghimpunkan semua manusia di padang mahsyar. Bila hari kiamat, kita akan duduk dekat satu tempat yang namanya padang mahsyar. Dekat situ seluruh manusia akan berhimpun pada waktu yang sama di tempat yang sama. Sebab tu namanya perhimpunan. Semua akan duduk dekat situ selama beratus-ratus tahun. Daripada manusia zaman Nabi Adam alaihi salam sehingga manusia yang terakhir daripada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kamu dapat bayangkan berapa ramai manusia yang tengah berada dekat situ waktu tu. Baik, seterusnya Yaumuddin, hari pembalasan, kerana hari yang akan diberikan balasan segala amalan seseorang. Ini macam Ustaz cakap tadi juga, dinamakan hari pembalasan. Setiap amalan kita akan dibalas. Itu sebabnya hari pembalasan. Baik, sekarang kita tengok pula 11 tanda kiamat yang besar. Baik, sebelum berlakunya hari kiamat yang besar akan ada tanda-tanda dia. Ada tanda-tanda kecil dan ada tanda-tanda yang besar. Dekat sini tanda-tanda yang besar. Tanda-tanda yang besar ini maknanya waktu tu dah nak berlaku sangat dah kiamat. Itu tanda-tanda yang besar. Baik, pertama muncul Dajjal. Baik, muncul Dajjal ini. Dajjal ini akan memerintah bumi ini dan dia akan mengaku sebagai dirinya sebagai Tuhan. Dan Allah bagi pada dia kuasa untuk dia buat sesuatu dan manusia akan ikut dia sebab tengok dia ada kuasa. Tapi itu sebenarnya adalah Dajjal. Baik, seterusnya turun Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam akan turun. Nabi Isa tak mati lagi. Allah angkat saja ke langit. Dan nanti bila berlaku, sebelum berlaku hari kiamat, Nabi Isa alaihi salam ini akan turun dan dia akan membunuh Dajjal ini. Baik. Yang ketiga, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Baik, Ya'juj dan Ma'juj ini dia sekarang ada tapi dia telah ditanam. Nampak? Selagi mana ada bunyi azan, maka dia tak boleh keluar. Setiap kali dia nak keluar daripada tempat yang dia ditanam, setiap kali itu juga azan, maka dia tertidur dan lubang itu tertutup kembali. Tapi bila nak berlaku hari kiamat, orang dah tak azan lagi, jadi waktu itu dia akan keluar dan menghancurkan bumi ini. Baik, yang keempat, matahari terbit dari barat. Sebelum ni matahari terbit daripada timur. Tapi bila berlaku hari kiamat, dia terbit daripada barat, dia keluar daripada barat. Baik, yang kelima, keluarnya Ad-Dabbah. Ad-Dabbah ini ialah binatang melata. Banyak binatang-binatang buas, binatang-binatang yang kita tak pernah tengok pun sebelum ni. Dan dia akan keluar dan dia akan pergi dekat macam-macam tempat, dia akan hancurkan. Kemudian keluarnya asap, Ad-Dukhan. Ad-Dukhan ini asap. Keluarnya asap di tanah-tanah Arab. Jadi peristiwa benda-benda kalau kita tengok nampak macam bencana alam, tapi itu sebenarnya tanda-tanda besar berlakunya hari kiamat. Baik, kemudian dihilangkan Al-Quran. Teksnya serta ingatannya dari dada manusia Allah. Jadi Al-Quran itu Allah akan hilangkan. Jadi waktu tu kamu bayangkan kalau siapa baru nak cari Al-Quran, waktu tu dah tidak berguna lagi. Kemudian bertiup angin lembut yang mematikan orang-orang yang beriman. Bila berlaku, belum saja berlaku kiamat, waktu nak berlaku tu, angin yang lembut akan mematikan dulu orang-orang yang beriman ni. Jadi orang-orang yang beriman ini mereka dalam keadaan dah dimatikan dahulu. Baik, yang ke-9, kehancuran Kaabah. Kaabah itu juga akan hancur. Baik, yang ke-10, berlakunya 3 kali gerhana serentak.
timur, barat dan semenanjung Arab. Akan berlaku gerhana secara serentak dekat 3 tempat. Di timur, di barat dan semenanjung Arab. Baik, yang ke-11, keluar api yang menghalau manusia menuju ke tempat perhimpunan di Syam. Bumi ini akan mengeluarkan api sehingga manusia ini semua akan berlari pergi ke satu tempat yang berada di bumi Syam. Semua akan berkumpul dekat situ. Baik, keadaan waktu hari kiamat sangat menakutkan. Jadi kita minta kepada Allah Ta'ala supaya kita ni dilindungi. Baik, jadi kita juga perlulah sentiasa beristighfar, iaitu kita minta ampun, minta maaf kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala salah silap kita, walaupun kita sedar ataupun tak sedar. Ada kesalahan yang kita tak sedar pun kita buat. Jadi sebelum kita tidur, kita banyakkan istighfar. Dan kita ini kalau boleh, cuba buat solat sunat taubat 2 rakaat saja. Jadi buat sekurang-kurangnya kita istighfar. Nak lagi bagus, kita buat solat sunat taubat. Minta Allah ampunkan dosa kita dan masukkan kita ke dalam syurga. Baik, cukup sekadar itu daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.